Okey Ustaz, anda nak buat dekat FB. Ustaz boleh mula kalau Ustaz bersedia. Jazakumullah khair Ustazana. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan jemaah yang dikasihi, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pagi hari cuti lah, hari cuti, pagi hari yang mana kita menyambut kegembiraan dengan lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran baginda merupakan satu peristiwa yang besar bagi kita, kerana tanpa adanya baginda, mungkin pada hari ini kita tidak membicarakan tentang wahyu yang diturunkan kepada baginda, dan kita tidak mendapat petunjuk melainkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, maknanya pagi ini dapat kita bersama. Mungkin pelbagai bentuk sambutan maulid yang dilaksanakan di luar sana, namun salah satu perkara yang penting bagi kita memperingati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita mempelajari dari sudut wahyu yang diturunkan kepada baginda. Dan itulah gesaan yang pertama ketika mana wahyu turun kepada Nabi SAW, iaitulah Iqra, yakni membaca. Jadi kita membaca, mengulang membaca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan ilmu pengetahuan dan ianya bermanfaat dalam kehidupan kita. Iqra wa rabbukal akram. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang kedua. Ayat yang kita bicarakan ini juga khusus membicarakan tentang peranan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah kepada umatnya, termasuklah kita pada hari ini. Ya, ini dalam perbahasan yang lalu saya telah mengungkapkan pada ayat yang kedua ni, permulaan ayat yang kedua kita telah membahaskan, yakni perbezaan di antara ba'atha dan juga arsala, yang mana dalam 4 ayat dalam Al-Quran yang membahaskan tentang peranan Nabi SAW ini, ada sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan arsala. Jadi kita sebutkan ba'sa itu lebih kuat dari sudut maknanya, dengan maksud bukan sekadar mengutuskan tetapi membangkitkan. Bila kita sebut ba'sah ataupun yaumul ba'th, hari kebangkitan, jadi membangkitkan ini membawa maksud bukan sekadar menyampaikan risalah tetapi membangunkan tamadun manusia, dan khususnya bagi kalangan mereka yang ummiyin, yang tidak tahu membaca dan menulis sebelumnya. Maka dengan datangnya Islam, awal datangnya Islam memerintah untuk membaca, maka kita melihat para sahabat kita menjadi guru-guru yang besar kepada para ulama kita daripada kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Jadi itu makna ba'atha. Kemudian kita sebutkan juga berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Ya, ini mengutuskan dalam kalangan orang Arab dari
bangsa mereka sendiri. Disebutkan fil ummiyin, yang disebutkan dalam ayat ini iaitulah Nabi SAW diutuskan dalam kalangan mereka, iaitu Nabi berada daripada kalangan mereka. Yang ini menunjukkan kepada Nabi SAW hidup bersama dengan mereka dan juga bermulazamah, bermuayasyah, hidup. Dan Rasulullah SAW hidup bersama dengan para sahabat ini bermakna dan hidup bersama dengan orang Makkah khususnya, yang menunjukkan bahawa tidaklah Nabi SAW datang just touch and go, datang menyampaikan dan juga terus berlalu. Dan kita tengok para Rasul kebanyakan disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak pun mereka daripada kalangan umat tersebut, mereka diutuskan, arsala, diutuskan daripada luar, tetapi mereka juga maknanya akan berada bersama dalam kalangan umat tersebut dalam satu tempoh yang mencukupi untuk mereka memahami hujah-hujah para Rasul atas kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai contoh Nabi Lut alaihissalam, yang bukan daripada kaum Sodom, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu tempoh yang mana setelah mereka tidak menerima ajakan Nabi Lut untuk meninggalkan kerosakan yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Rasulan minhum, bermakna Rasul daripada kalangan mereka dengan maksud daripada keturunan mereka, daripada bangsa mereka, yang mana berbahasa dengan bahasa mereka. Jadi kenapa penting Rasulan minhum? Tadi ba'atha fil ummiyin nak menunjukkan mulazamah, nak menunjukkan dibangkitkan bersama. Duk dah memang lama kenal. Bahkan bukan sekadar kenal, tetapi juga daripada bangsa yang sama, adik-beradik. Berbahasa pula bahasa yang sama. Kerana perkara ini akan menghilangkan halangan untuk menerima dakwah. Apa makna halangan? Halangan ni seolah nak katakan, contoh kalau orang luar datang, walaupun mungkin dia duduk lama dengan satu kaum, tetapi ketika mana dia nak mencabar pemikiran, mencabar pegangan, terutamanya tokoh-tokoh utama daripada kaum tersebut, maka boleh jadi pembesar-pembesar kaum tu akan menyebutkan, jadi kamu nak tegur kami, nak ubah cara fikir kami, kamu nak kata kamu lebih baik daripada kami, kamu dari orang luar, bukan sesiapa tiba-tiba datang ke sini. Dan ini berlaku kepada para sahabat sebahagiannya, antaranya adalah Suhaib Ar-Rumi. Ketika mana Suhaib Ar-Rumi nak pergi nak pergi hijrah, nak berhijrah daripada Makkah ke Madinah, jadi nak mengikut Nabi SAW, sedangkan Quraisy menyatakan bahawa dulu Suhaib datang dalam keadaan miskin, mereka bagi modal, bagi harta, maknanya kekayaan, hingga boleh duduk senang di Makkah. Maka Suhaib pun menginfakkan, Suhaib pun maknanya dia meninggalkan keseluruhan hartanya itu untuk dia berhijrah, kerana itu adalah tuntutan Quraisy. Jadi nak sebutkan dakwah itu kadang-kadang dia terhalang apabila dia datang daripada luar. Orang kata, oh kamu nak kata kamu lebih baik dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya, kebanyakan Rasul diutuskan daripada kalangan kaum mereka sendiri, untuk menghilangkan tadi dari sudut halangan untuk menerima apa yang disampaikan oleh para Rasul. Jadi dua perkara ini, ba'atha fil ummiyin dan juga rasulan minhum, merupakan satu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghargai nikmat ini. Jadi kalau kita bayangkan, kita sebutkan daripada kalangan orang Melayu, contoh. Jadi kalau orang tengok part ni nanti kata saya sebut ada pula contoh. Katakan daripada kalangan orang Melayu ada seorang Nabi. Jadi apa
perasaan orang Melayu, kata, oh, ada seorang Nabi. Hatta kalau kita sebutkan ada orang yang ada hubungan kekeluargaan Ahlul Bait dengan Nabi pun kita dah hormati kan. Jadi ini kan pula disebutkan daripada kalangan kamu ada seorang Nabi. Dengan adanya Nabi itu secara tak langsung telah mengangkat status mereka, iaitu Rasul yang datang daripada kalangan kamu. Maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kamu hargai dengan mengikutinya. Dan bagi yang tetap maknanya ingkar, mudah-mudahan ia mengendurkan kedengkilan mereka untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kerana kamu bukan baru mengenalinya. Ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 40 tahun kebersamaan Nabi SAW dengan orang Quraisy, supaya mereka mengenal, dan memang mereka telah pun mengenal dari sudut peribadi Nabi SAW. Maka apa yang mereka nafikan itu adalah semata-mata kerana kesombongan dan juga kekufuran. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzi ba'atsa fil ummiyyin. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut walladzi ba'atsa ila ummiyyin. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan ila ummiyin, diutuskan kepada mereka, tapi daripada kalangan mereka. Kerana bila kita sebutkan kepada, dia menunjukkan kepada pengkhususan. Kita tengok dalam Al-Quran, kalau disebutkan cerita-cerita Rasul yang lain, disebutkan dengan arsalna ila Nuhan sebagai contoh. Jadi banyak dalam cerita-cerita Nabi yang lain disebutkan arsala ila. Kenapa? Kerana para Rasul yang terdahulu adalah khusus kepada kaumnya. Nabi SAW disebutkan daripada kaumnya, daripada kalangan ummiyin, tetapi bukan khusus kepada ummiyin. Jadi nak sebutkan risalah Nabi SAW itu adalah risalah yang lebih luas, mencakupi sekalian alam dan sekalian makhluk dan juga manusia keseluruhannya, bukan kepada orang Arab ataupun kaum-kaum yang tertentu sahaja. Itu hikmah kan, kenapa tak digunakan ba'asa ila sebagaimana yang digunakan pada rasul-rasul yang lain. Kerana Nabi SAW bukan khusus kepada Arab, walaupun Nabi daripada kalangan Arab, tapi tidak khusus kepada Arab. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Rasulullah dengan perkataan ilah, tetapi ilaikum jami'a qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum. Ini menunjukkan bahawa Nabi adalah rasul kepada manusia keseluruhannya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan fil ummiyin kita sebutkan tadi, dengan kebersamaan Rasulullah SAW mengubah daripada ummiyin kepada muallimin, yuallimuhumul kitab. Yang menjadi satu generasi yang mengasaskan madrasah-madrasah pemikiran yang kemudiannya diikuti oleh para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Baik. Jadi kalau hari ini kita sebutkan bagaimana kita merasai, satu, kita merasai maknanya Rasul adalah Rasul utusan kepada kita semua. Yang kedua, bagaimana merasai kebersamaan. Jadi para sahabat terdahulu merasai kebersamaan Nabi SAW adalah dengan petunjuk mereka. Al-Hadiyun Nabi, Hadiyun Nabawi, petunjuk yang disebutkan, yang ditunjukkan melalui perbuatan baginda. Dan ianya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hari ini sampai kepada kita melalui hadis-hadis Nabi SAW. Maka merasai kebersamaan Nabi SAW itu adalah merasai kebersamaan melalui praktiknya kita dengan apa yang Nabi SAW praktiskan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Makna ummiyin. Apa makna ummiyin? Lalu kita sebut ummiyin ni buta huruf lah. Tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis.
Kenapa disebutkan ummiyin dengan perkataan ummiyin, tidak tahu membaca dan menulis? Kerana ummiyin itu dinisbahkan kepada ibu, Kenapa dinisbahkan kepada ibu? Iaitu dinisbahkan kepada keadaan seseorang itu saat dia dilahirkan oleh ibunya. Sebab tu dinamakan ummiyin. Nisbahkan kepada ibu. Saat dilahirkan oleh ibunya, maka tak ada pengetahuan. Sudah tentu tak pandai membaca dan juga tak pandai menulis. Namun ada satu tafsiran yang lain yang menyatakan bahawa ummiyin ini bukan bermakna tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, ataupun bukan sekadar tidak tahu membaca dan menulis, tapi makna ummiyin juga boleh disebutkan daripada perkataan ummi itu adalah merupakan singular daripada perkataan ummah. Ummah itu menunjukkan kepada ramai, plural. Tapi ummiyin ini satu ummah daripada ummah yang besar. Ini perutusan Nabi SAW dalam satu umat yang lain daripada kebanyakan Nabi-Nabi sebelumnya yang berbangsa Yahudi. Maknanya perutusan Nabi SAW itu dalam satu umat yang lain, umat pilihan, yang mana bukan daripada umat-umat yang mana kebanyakan Nabi diutuskan, ataupun kita kata Nabi atau Rasul yang terakhir yang diutuskan, iaitu Isa alaihissalam. Jadi ada dua makna ummi ini. Baik. Cuma kalau kita sebutkan, kalau hari ini mungkin bila orang katakan ummiyin ini buta huruf, Nabi buta huruf, mungkin dia terdengar pada seakan satu konotasi negatif. Jadi kita nak melihat apa hikmah Nabi SAW dijadikan daripada kalangan ummiyin. Yang pertama, kita tahu bahawa ummiyin dengan makna buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis, bukanlah sesuatu kekurangan yang mengaibkan. Kerana apa? Kerana buta huruf itu adalah permasalahan kaum semasa. Dia perkara yang biasa ataupun yang memang kebanyakannya dalam keadaan tersebut. Dan bagi Nabi SAW khususnya, ia adalah salah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dengan hikmah, iaitu untuk menolak tomahan bahawa Al-Quran ni adalah hasil daripada penulisan, hasil daripada pemikiran, pembacaan Nabi SAW. Jadi menolak Al-Quran itu daripada Nabi SAW. Itu hikmahnya lah yang besar, supaya tidak ada yang mempersoalkan ataupun tak ada yang boleh nak mengatakan bahawa Al-Quran itu daripada Nabi. Baik. Ini dari sudut makna sebagai buta huruf, tidak tahu membaca dan juga menulis. Namun Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsir beliau di Zilalil Quran cenderung untuk menyebutkan makna ummiyin pada ayat yang kedua ini dengan makna sebagai umat pilihan. Maknanya Nabi SAW huwallazi, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutuskan Nabi daripada kalangan umat pilihan. Kerana pada beliau, bila disebutkan umat pilihan itu, dia lebih mendekati maudhu' surah. Ini kandungan surah. Iaitu apa kandungan surah? Kandungan surah ini menceritakan tentang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang mana selepas pada ayat nanti, ayat-ayat yang kemudiannya nanti akan menceritakan dari sudut sikap mereka. Ahlul Kitab terhadap kitab-kitab mereka, dari sudut mereka mendengar, mendapat tetapi tidak melaksanakan. Dan juga orang Yahudi ketika mana sebelum daripada kedatangan Nabi SAW, mereka memang berada dalam keadaan yang berpecah. Ada pelbagai bani, ada pelbagai maknanya pemahaman dan sebagainya. Jadi harapan mereka daripada umat mereka yang berpecah ini, bila datangnya Rasul yang terakhir itu, Rasul itu dapat menyatu padukan mereka.
Sebab rasul daripada kalangan mereka dapat menyatu padukan mereka sebagaimana yang dilaksanakan oleh Musa alaihissalam dan rasul-rasul daripada Bani Israel sebelumnya. Tetapi apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, ini tidaklah mereka semakin berpecah belah, iaitu orang-orang yang diberikan kitab, melainkan selepas daripada datangnya penjelasan bayyinah. Apa bayyinah? Rasulun minallah, rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka helaian ataupun lembaran yang disucikan. Jadi sepatutnya mereka dah mengetahui rasul akhir zaman itu akan datang, yang akan menyatu padukan mereka. Tetapi ketika mana rasul itu datang, mereka tetap juga tidak beriman pada rasul dan terjadi lebih banyak pecah belah. Sebab apa? Ada sebahagian pula yang mana mengikut ataupun memeluk Islam. Daripada kalangan mereka sendiri dah berpecah. Tapi bila mana datang Rasulullah SAW, lagi bertambah berpecah. Sebab sebahagian yang menerima Islam dan sebahagian yang lain menolak Islam. Sebahagian besar yang menolak, segelintir sahaja yang Islam. Dan yang kedua, yang ketiganya, Syekh Qutb menyebutkan kenapa beliau cenderung kepada maksud yang kedua, kerana surah Al-Jumu'ah ini adalah surah Madaniyah. Ya, ini surah yang diturunkan yani setelah beberapa tahun Nabi SAW berada di Madinah. Jadi dari sudut kelayakan kepimpinan yang Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj sebelum daripada hijrah, ya, ini juga dalam peristiwa perubahan kiblat yang menunjukkan telah berlakunya pass baton daripada nabi yang terdahulu kepada nabi akhir zaman yang akan memimpin umat ini, iaitulah umat Nabi SAW. Maka Nabi SAW diutuskan kepada kaum pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, ummiyin. Ini itu ada dua tafsiran bagi makna ummiyin. Baik. Satu persoalan sebelum kita lanjutkan perbahasan kepada peranan Nabi SAW. Adakah Nabi SAW kekal buta huruf sehingga kewafatan baginda? Yang kalau kita sebutkan pandangan jumhur, maknanya majoriti para ulama mengatakan bahawa Nabi SAW kekal buta huruf kerana hikmah yang kita sebutkan tadi, iaitu untuk mengelakkan tomahan bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan tidak pernah tahu dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesuatu kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Tentulah kalau kamu pandai membaca dan menulis, alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu. Jadi ayat ini digunakan untuk menyatakan Nabi SAW sebelumnya tak pernah, bahkan kekal Nabi SAW dalam buta huruf sampailah akhir hayat baginda, sebagai hikmah supaya Al-Quran kekal hujah, ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita baca pandangan orientalis terhadap Al-Quran, memang ada pandangan-pandangan orientalis, tomahan-tomahan syubhat yang mereka lontarkan bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Nabi SAW. Ini disebutkan dengan kebijaksanaan baginda, ketajaman dari sudut ta'akul, pemikiran dan sebagainya, menyebabkan Nabi mampu untuk menuliskan Al-Quran. Ini kata orientalis. Jadi kenapa ada pandangan tersebut? Kerana kalau dalam ayat ini juga, perkataan min qablihi itu adalah kuncinya. Maknanya ada sebahagian minoriti kalangan ulama mengatakan ketika mana turunnya Al-Quran, Nabi SAW
Of course, maknanya boleh membaca dengan makna membaca, sebab membaca tak semesti pada tulisan. Membaca daripada pendengaran, membaca kepada orang lain. Kan? Dalam bentuk pendengaran dan disampaikan. Bahkan ada yang mana menyebutkan Nabi SAW boleh menulis. Tetapi tidaklah menulis seperti mana para sahabat yang lain. Nabi tetap mengarahkan sahabat-sahabat yang tertentu untuk menulis sebagaimana menulis perjanjian Hudaibiyah, menulis mana surat kepada Heraklius. Tapi Nabi SAW ada some kind of kemampuan tersebut. Sebab apa? Sebab Quran mengatakan min qablihi. Iaitu sebelum Nabi tak boleh itu bila? Sebelum turunnya Quran. Kalau selepas turunnya Quran, maka sebahagian ulama mengatakan Nabi SAW mempunyai kemampuan tersebut. Ala kulli hal, ini adalah khilaf para ulama. Dan juga kalau kita tengok, kalau Nabi SAW tidak ada kemampuan tersebut, kenapa adanya tomahan? Jadi adanya tomahan Nabi SAW, Quran datang kepada Nabi SAW, kerana ada kemampuan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Namun kita nak sebutkan keistimewaan baginda, ya ini muta huruf itu bukanlah satu keaiban, tapi keistimewaan. Sama ada Nabi mampu ataupun mampu membaca tulisan dan menulis ataupun kekal muta huruf. Namun hikmahnya kita tahu Al-Quran itu tetapnya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya mesej-mesejnya kepada kita. Ini saya just membuat lontaran. Yang ini kita memikirkan tentang ada pandangan-pandangan yang boleh kita kaji lanjut kemudiannya. Baik. Kita masuk kepada perbahasan utama pada ayat yang kedua ini, iaitulah berkaitan dengan peranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Nabi SAW datang membawa 4 peranan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ataupun wa yu'allimuhumul hikmah. Iaitu yang pertama, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini kita sebutkan yang pertama ini, poin yang pertama terkait dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mulk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma fil ardil malikul quddus. Al-Malik ataupun Al-Mulk. Jadi bila disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa, sebagai raja, maka sudah tentulah ada tanda-tanda seseorang itu dia penguasa ataupun raja. Kalau kita di Malaysia, kita tahu kursi yang warna kuning kalau dalam event tu biasanya kursi raja. Jadi ada tanda-tanda yang menunjukkan dia raja, pakaian dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Maka kita melihat kesan-kesan daripada penciptaannya, melihat juga daripada bicaranya, iaitulah Al-Quran sebagai ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibaca, dan juga alam ini sebagai ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dilihatkan ataupun diperhatikan. Baik. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, wa yuzakkihim, iaitu menyucikan mereka daripada kerosakan, daripada karat-karat jahiliah yang kita sebutkan sebelum ini, kepada Islam yang sebenar, kepada Islam yang mana telah mengubah kehidupan mereka, tazkiyah an-nafs, dan mengajarkan kitab, dan yang keempat mengajarkan hikmah. Baik, kita lihat satu persatu. Yatlu alaihim ayatik, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan membaca ini
dengan dua perkataan, iaitu tilawah, yatlu, dan juga qiraah, yaqra ataupun iqra. Apa beza antara tilawah dan juga qiraah? Jadi kenapa saya suka maknanya mendatangkan perkataan yang seakan seerti untuk kita bahaskan. Dan sebelum ini pun kita membahaskan perkataan yang seakan seerti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Kami mengulangkan dalam Al-Quran ini. Sarraf itu disebutkan mengulang-ulang. Tetapi mengulang-ulang sarraf ini bukan mengulang-ulang tikrar. Dari sudut perkataan itu sendiri pun dah ada perbezaan. Tikrar ataupun pengulangan, kita sebut tikrar, pengulangan kan. Sarraf juga pengulangan. Tapi sarraf pengulangan dengan mempunyai maknanya yang berbeza. Jadi perkataan itu sama pada terjemahannya, pada makna umumnya. Membaca. Tetapi bila kita melihat detail kepada sesuatu makna perkataan, dia ada makna di sebaliknya yang sesuai dengan ayat, sesuai dengan perintahnya. Jadi sebab itu kita mendatangkan kataan-kataan yang berbeza dan kita melihat kepada hikmah penggunaannya dalam ayat-ayat tersebut. Baik. Tilawah dan juga qiraah. Yang mana dulu? Qiraah ataupun tilawah? Kalau kita rujuk kepada sejarah Nabi SAW, sudah tentunya qiraah. Kerana Nabi SAW diperintahkan permulaan wahyu, iqra', bacalah. Ayat surah Al-Alaq, surah ke-96, ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut iqra', bacalah. Manakala utlu, kemudian dalam surah Al-Ankabut antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah daripada apa yang kami wahyukan daripada Alkitab. Ini setelah turunnya wahyu. Baik. Jadi apa beza di antara qiraah dan tilawah? Kalau kita tengok qiraah, kedua-duanya membawa makna bacaan. Tetapi qiraah ini memberikan penekanan kepada bunyi dan juga sebutan. Makna kita qiraah membaca kan? Membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Ini kita fokus kepada bunyi dan juga sebutan. Dan bagaimana nak sebut huruf hamzah dan ain, nak membezakan an'am dengan an'am kan. Jadi sebutan-sebutan itu untuk memperhalusi dari sudut sebutan, bunyi, tajwid dan sebagainya, itu disebut sebagai qiraah. Ataupun sebutan sesuatu perkataan, sebutan sesuatu perkara. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan qiraah yang biasa digandingkan dengan Al-Quran, membentuk perkataan Al-Quran. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan juga pokok yang laknat di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran. Mana Allah nak katakan dan pokok yang dilaknat yang disebutkan. Kerana Quran lebih fokus kepada sebutan, apa yang disebutkan. Bukan sekadar hukum tajwid, tetapi mungkin isi-isi kandungan yang disebutkan. Manakala tilawah adalah merujuk kepada bacaan yang memberikan penekanan kepada pengetahuan dan juga kefahaman. Jadi tujuan bagi tilawah adalah untuk kita memahami kehendak ayat Al-Quran, manakala qiraah adalah untuk merasai keagungan ayat. Maka seawal perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, Allah memerintahkan iqra', supaya Nabi SAW membaca, sebutkan sebagaimana yang Jibril sebutkan kepada baginda, maka sebutkan sebutan tersebut. Rasai
kamu boleh membaca dengan turunnya Al-Quran apabila kamu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan isti'anah, isti'anah, dengan memohon bantuan daripada Tuhan yang menciptakan kamu. Rasai rasa keagungan ayat tersebut. Manakala tilawah untuk kita memahami kehendak ayat. Sebab itu kita tengok dalam Quran, tilawah ini digandingkan, kebiasaannya digandingkan pada kitab, Al-Kitab dan juga ayat. Kerana Al-Kitab, selain disebutkan Al-Quran, Al-Kitab juga membawa makna kan, di dalamnya terdapat pengajaran, mesej, hukum hakam. Sebab itu kita sebutkan bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajipan, antaranya solat, salawatun maktubah, ya ini solat-solat yang telah tercatat, maktubah daripada perkataan kitab. Puasa, kutiba alaikumus siyam, ini disebutkan kutiba, yang ini menunjukkan kepada adanya pensyariatan, hukum hakam, mesej yang tertentu. Jadi bila datangnya mesej, datangnya hukum hakam, pengajaran, sudah tentu yang perlu diambil itu adalah dari sudut kefahaman ayat dia. Bagaimana hukumnya, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan. Kalau solat bila pada waktunya dan sebagainya. Ayat, jadi kefahaman ini memahami dari sudut hikmah, kerana ayat-ayat ini boleh jadi ayat-ayat Al-Quran dan juga boleh jadi ayat yakni kauniyah. Jadi kefahaman membaca dengan makna kita memahami kehikmah penciptaan dan sebagainya. Dalam Quran ada Allah Subhanahu wa taala sebut qiraah dengan kitab. Tapi bila saya semak balik, bila Allah Subhanahu wa taala sebut qiraah dengan al-kitab dalam Al-Quran, dia akan menunjukkan kepada bukan kitab Al-Quran, tetapi kitab yang mana adalah merupakan catatan amalan manusia pada hari kiamat. Mana seolah catatan amalan itu akan dibaca, disebutkan, yang ini oleh kita sendiri, yang mana dibaca kemudiannya kita memperakuinya, bahawa itulah apa yang kita telah laksanakan di dunia nanti, di dunia ini. Baik. Jadi kalau di dalam translation English, kalau dalam bahasa Melayu kita sebutkan membaca kan. Tapi dalam translation English kita boleh katakan bahawa qiraah itu adalah sebagai recitation, bacaan. Bacaan yang kita baca untuk kita menyebutnya, mendengar bunyinya. Dalam masa yang sama kita merasai keagungannya. Adapun tilawah membawa makna read. Kerana read ini menunjukkan kepada adanya dari sudut understanding. Ini membaca maknanya untuk mendapatkan kefahaman. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan permulaan wahyu sebagai iqra, kerana yang penting sebut dulu, baca dulu. Kerana Nabi SAW sebelumnya tidak tahu membaca, dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian bila mana telah lama diturunkan wahyu, maka Allah sebut daripada surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Dan Allah sebut apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan peranan solat yang dapat mencegah kepada kemungkaran itu adalah solat yang kita masuk untuk melaksanakan solat dalam keadaan kita membaca apa yang kita faham. Jadi kekhusyukan dalam solat ini boleh kita cuba usahakan dapati adalah dengan kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya telah kita kaji dan juga kita baca. Mungkin kalau bukan satu persatu pun kita faham apa kandungan utama surah. Surah itu sedang membicarakan tentang apa. Kalau lebih baik maknanya kita mengetahui dari sudut setiap ayatnya agar kita membaca itu. Warattilil Qur'ana tartila. Baca tartil itu supaya bukan sekadar menghayati bunyi dan sebutannya,
tetapi juga tilawah, menghayati dari sudut maknanya. Jadi mudah-mudahan itulah kan kunci kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan selepasnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal. Jadi kalau kita bertanya kenapa kadang-kadang kan, kita sendirilah kan, saya sendiri kadang kita solat kan, tetapi solat kita kadang-kadang tidak boleh mencegah kepada kemungkaran yang datang kepada kita. Jadi antara sebabnya adalah solat itu istilah mana dilakukan dalam keadaan kita membaca dan memahami apa yang kita bacakan. Termasuklah solat-solat rukun-rukun solat yang lain, bacaan-bacaan dalam solat yang lain. Baik. Salam, bolehkah kita kata recite itu sebut, iqra sebut, boleh ke faham begitu? Mungkin boleh. Kan? Kalau ada perbezaan baca dan sebut tu mungkin kita boleh, sebab maaf saya pun tak berapa pandai bahasa Melayu kan, jadi sebut nak membezakan itu. Jadi sebut kalau ada beza dengan baca tu mungkin kita boleh katakan sedemikian lah. Kalau makna sebut itu sebut saja tidak memahaminya, jadi kita boleh kata qiraah itu adalah sebutannya, tilawah itu adalah bacaan yang kita baca. Sebab tak ada orang baca buku. Maknanya kalau kita kata selain pada Quran, kita baca buku, just kita baca gitu je tanpa kita nak faham kan. Jadi kalau kita nak baca, sudah tentulah kita nak faham dari sudut apa buku sedang membincangkan kepada kita. Jadi Quran pun sepatutnya hubungan kita macam tu. Mungkin dah lama dah kita menyebutkan ayat-ayatnya, tapi ini masanya kan, Allah bagi kepada kita kemudahan adanya ramai asatiza dan juga mungkin ramai rakan-rakan kita, dan juga banyak pula rujukan-rujukan yang membantu kita daripada sebutan kepada bacaan. Kerana buku-buku mana-mana pun kita baca selain pada Quran, adakah kita baca sekadar sebut sahaja? Tak ada. Semua kita membacanya supaya kita memahami apa yang ditulisnya. Baik. Terima kasih Puan Nuraini memberi cadangan. Saya pun tak terfikir nak sebutkan sebutan. Baik. Jadi kenapa kita masuk pada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa peranan pertama Nabi SAW itu adalah membaca. Kerana bila Nabi SAW membacakan, yatlu alaihim, yakni membacakan, bukan Nabi bercakap kepada sahabat. Beza antara membacakan dan juga bercakap. Contoh, sekarang ni saya tengah bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila mana saya rujuk pada slide yang awal tadi, saya membacakan ayat tersebut, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Bahkan saya membacakan pula itu dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mengetahui bahawa ketika mana saya bercakap, saya mengeluarkan word saya untuk memahami bacaan yang saya baca di awal tadi, iaitu ayat yang kedua daripada surah Al-Jumu'ah. Maka bila Nabi SAW membacakan, kan bercakap, kan berucap, tunjukkan Nabi sedang membacakan on behalf, membacakan daripada satu entiti yang lain. Kerana dalam Al-Quran juga banyak seruan-seruan, arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW untuk qul ya ibadi, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'un. Jadi katakan. Jadi menunjukkan bahawa Nabi sedang membacakan ayat-ayat yang mana bukannya datang daripada Nabi SAW. Dan hikmah juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yatlu alaihim, bukan yaqra'un alaihim ayatih, kerana ia sesuai dengan perkataan ba'asa. Ba'asa kita sebut membangunkan. Jadi membangunkan sesuatu ummah itu, ummiyin yang terpilih itu, tidak cukup sekadar maknanya sebutan. Pasti maknanya mereka memahami, dan kita tengok dari sudut sirahnya, sememangnya para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran dan menjadi amalan dalam kehidupan mereka. Hinggalah mereka menjadi satu umat yang terbaik yang pernah dihasilkan. Baik, itu yang pertama. Yatlu alaihim ayatih. Jadi ayatih tadi saya sebut dah ada dua makna. Satu makna
Yang utamanya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dari sudut kita memahami dari sudut hikmah daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala penciptaannya, dari sudut langit dan apa yang ada di dalam duanya. Baik. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Apa makna wa yuzakkihim? Wa yuzakkihim berasal daripada perkataan tazkiyah ataupun daripada perkataan zakah. Zakah membawa makna menyucikan, dan ia juga membawa makna berkembang tumbuh ataupun menumbuhkan, an-nama. Jadi seorang yang membayar zakat, sebab asalnya zakah, tazkiyah itu daripada perkataan zakah, sama asalnya daripada perkataan zakat, zakah. Baik, jadi orang yang membayar zakat, dia sedang melaksanakan satu perbuatan untuk menyucikan hartanya. Dalam masa yang sama, zakat itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada orang yang berzakat dan yang pernah berzakat dia jatuh miskin. Mana zakat itulah yang akan mengembang tumbuhkan keberkatan kepada harta tersebut. Ia menyucikan, walaupun makna menyucikan dari sudut harta-harta membuang, dalam masa yang sama dia berkembang tumbuh. So tazkiyah ni dia ada dua. Dia bukan sekadar menyucikan, membuang, tetapi ada benda baru yang datang, tumbuh perkara yang baru. Baik. Jadi kita sebutkan tazkiyah. Apa tazkiyah yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui Al-Quran ini? Sebab yang pertama tadi Nabi membacakan ayat-ayatnya. Dia membacakan ayat-ayatnya, daripada ayat-ayat itulah yang maknanya adanya tazkiyah. Baik. Tazkiyah dalam Al-Quran didatangkan melalui dua cabang ataupun dua perkara dalam kehidupan manusia. Biasa yang kita sebut tazkiyatun nafs, iaitu menyucikan jiwa, dengan makna jiwa ini yang akan melahirkan karakteristik. Namun di sana ada lagi satu cabang tazkiyah itu, iaitulah menyucikan dari sudut intelektual. Kerana karakteristik itu terbina bukan sekadar pada jiwanya, tapi cara fikirnya. Bagaimana cara fikirnya itu akan membentuk dari sudut karakter yang dia laksanakan, apa yang dia buat. Maka tazkiyah juga berlaku dalam hal intelektual, iaitu apabila Al-Quran ini membetulkan kepercayaan, membetulkan cara berfikir. Ini kepercayaan kepada apa? Kepada sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Besar maknanya kita mempercayai, mengimani terhadap sesuatu yang gaib. Kerana benda itu tak nampak, tapi kita percaya bahawa ianya ada. Kita percaya bahawa ianya akan berlaku. Kita percaya bahawa ianya adalah ketentuan. Jadi semuanya adalah dalam urusan gaib yang kita letakkan dari sudut kita pasakkan keimanan kita kepada perkara-perkara yang gaib tersebut. Kemudian cara fikir, cara melihat, cara penilaian. Tuan-tuan boleh baca surah Al-Kahfi, yang kita baca surah Al-Kahfi saban minggu. Baca tafsiran Syekh Qutb rahimahullah, dan ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi beliau menyebutkan surah Al-Kahfi adalah surah yang membetulkan sistem kepercayaan, sistem nilai, sistem cara berfikir. Jadi itu peranan Al-Quran, datang untuk membetulkan bukan sekadar tazkiyah, menyucikan hati, tetapi intelektual, dan cara berfikir. Kamu jangan rasa kamu telah ada semuanya, maka kamu akan bebas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Istaghna, yakni rasa ar-ra'ahu istaghna, yakni rasa dirinya dah mempunyai semua benda. Tapi dibetulkan cara fikirnya itu supaya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Karakteristik, cara bercakap, cara berinteraksi dan lain-lain. Baik, dan kita sebutkan tadi
tazkiyah itu mempunyai dua peranan. Iaitu satu, menyucikan kerosakan. Kalau dalam intelektual lah, karakter. Di samping memberikan alternatif kepada penumbuhan intelektual dan juga karakter yang benar. Jadi Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Qalam bahawa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa Nabi SAW itu berada di atas akhlak yang karakter yang agung. Dia menunjukkan kepada Al-Quran. Aisyah juga menyebutkan kana khuluqul Quran. Al-Quran itu menyucikan, bukan sekadar menyucikan dari sudut intelektual, jiwa, karakter, tetapi juga mendatangkan alternatif yang baru menggantikan yang lama. Baik. Jadi kalau kita tengok makna tazkiyah dalam ayat ini, ada ulama tafsir yang menyatakan ia adalah tazkiyah menyucikan daripada syirik. Kerana apa? Kerana Nabi SAW, kita baca daripada awal tadi, wallazi ba'atsa fil ummiyin. Nabi SAW diutuskan dalam kalangan ummiyin, yakni kalangan masyarakat pada ketika itu, usulan minhum, daripada bangsa mereka. Jadi apa perlakuan bangsa Nabi SAW itu adalah yang utama untuk dibersihkan, yuzakihim itu adalah kesyirikan. Maka disebutkan wa yuzakihim, ini menyucikan daripada syirik, iaitu perbuatan yang lahir daripada sistem kepercayaan yang rosak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, pada pertengahannya disebutkan orang musyrikin ini, mereka menyatakan bila ditanya kenapa kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ma na'buduhum illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa ayat surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Kita boleh tengok surah Az-Zumar sebentar. Surah yang ke-39. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka menyatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembahnya. Yang ini menunjukkan menyembah tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecualilah kami nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya pertengahan, adanya orang tengah. Ini cara fikir. Kenapa kamu sembah? Bukan mereka tak percaya Tuhan, tak percaya pada Allah, tapi mereka nak ada sesuatu yang mereka boleh lihat. Itu cara fikir tadi dari sudut kepercayaan, kan, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita kena percaya, kena meyakini sungguh-sungguh dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada perkara-perkara yang menjadi orang tengah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu bentuk Al-Quran datang tazkiyah, membetulkan cara fikir yang menghasilkan karakteristik yang juga rosak. Baik. Itu peranan tazkiyah. Cuma di dalam Al-Quran yang kita sebutkan sebelum ini, ayat-ayat yang membicarakan tentang peranan Nabi SAW yang ada 4 kesemuanya di dalam Al-Quran, 2 dalam suratul Baqarah, 1 dalam surah Ali Imran dan juga 1 dalam surah Al-Jumu'ah. 3 daripadanya menyebutkan susunan tazkiyah ini pada peringkat yang kedua ataupun peranan yang kedua. Dalam ayat ini kita bacakan tadi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Hanya dalam suratul Baqarah pada ayat 129 perkataan tazkiyah itu diakhirkan, wa yuzakkihim, diakhirkan. Kenapa ada perbezaan kedudukan tazkiyah ini? Kenapa satu dikedepankan, didudukkan pada
peranan yang kedua, satu lagi berada di hujung. Baik, kita kena berbalik kepada konteks ayat. Jadi kalau kita tengok yang saya sebutkan, saya jelaskan sebelum ini pada minggu lepas, ini pada Suratul Baqarah ayat 129 adalah ayat yang menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat 129 ini adalah ayat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan ucapan tazkiyah itu berada di belakang? Jadi kalau kita tengok ayat 127, 128, 129 ini, semuanya adalah doa-doa Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim doakan selepas daripada Nabi Ibrahim selesai tugasannya mendirikan semula, ataupun lebih tepat meninggikan semula. Wa iz yarfa'u Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggikan semula binaan-binaan Kaabah, bukan yang awal membinanya, meninggikan semula. Dan kemudian Nabi Ibrahim berterusan berdoa pada ayat 127, 128 dan 129. Dan kita tengok Nabi Ibrahim, kehidupan Nabi Ibrahim lebih lamanya adalah kehidupan bersama keluarganya, yang mana beliau ada anak yang soleh, Ismail, Ishaq alaihimassalam, adanya isteri-isteri yang salihah, Hajar dan juga Sarah. Jadi pada pandangan beliau, ini pada pandangan Nabi Ibrahim, Rasul yang datang nanti diutuskan adalah Rasul yang membacakan ayat dan juga mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan akhirnya apa yang difahami itu mereka laksanakan ataupun mereka terapkan agar dia menjadi tazkiyah. Maknanya tazkiyah itu menjadi matlamatnya. Sedangkan ayat-ayat yang lain dalam suratul Baqarah, dalam surah Ali Imran, suratul Baqarah ayat 151, surah Ali Imran dan juga surah Al-Jumu'ah ini, ia adalah sebutan ataupun peranan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyatakan peranan Nabi SAW. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa Nabi Ibrahim, dalam masa yang sama Allah menyempurnakan doa tersebut. Ini kalau kita nak tengok dari satu sudut. Yang pertama, kalau tengok dari sudut doa. Doa Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim lakukan doa ini ribuan tahun yang lalu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan bila? Kemudian, ribuan tahun kemudian. Yang kedua, bila Nabi Ibrahim berdoa dengan satu doa, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Tapi ada perkara yang diubah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui hikmahnya. Jadi nak sebutkan kepada kita dari sudut fiqh doanya. Kadang-kadang kita berdoa akan sesuatu, mungkin kebaikan itu tak dapat pada kita. Dapat kepada orang yang selepasnya. Tetapi atas doa kita, kita dapat pahala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa-doa kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan pada pengetahuannya yang mana yang lebih sesuai dan lebih baik pada kita. Itu hikmah kalau kita nak tengok dari sudut doa. Baik, kembali kepada perbahasan ayat. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tazkiyah pada peringkat yang kedua? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tazkiyah itu adalah perkara yang paling diperlukan oleh semua umat-umat yang kemudian. Kita sebut tadi, orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim yang lebih lama sebelum baginda wafat adalah ahli keluarga orang-orang yang baik. Maka memerlukan kepada kajian, fahaman dan akhirnya tazkiyah. Namun manusia secara umumnya maknanya memerlukan kepada tazkiyah terlebih dahulu sebelum mereka mendalami kitab dan juga hikmah, mendalami hikmah-hikmah daripada Alkitab. Jadi dua ayat ini kita boleh melihat dari sudut satu ayat adalah umum kepada semua manusia. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak terkecuali sesiapa pun. Dalam masa yang sama, ayat Suratul Baqarah 129 ayat doa Nabi Ibrahim ini kita boleh ambil
kan, sebagai peringatan bagi orang yang telah pun mempelajari kitab, pelajari hikmah, antara mana hikmah ni hadis kan. Jadi kita sebutkan makna-makna yang lain. Ini untuk tazkiyah. Kalau kita hari ini, mudah-mudahan bila kita membaca ayat Al-Quran, ia melahirkan tazkiyah. Dan kita mendalami lebih lagi yu'alimul kitab wal hikmah, bukan berhenti sekadar kita belajar mendalami ayat-ayatnya di sini pada hari ini, pada pagi ni. Tapi kita bergerak juga kepada tazkiyah. Jadi dua ayat ni komplement yang melengkapkan satu sama lain. Doa daripada Nabi Ibrahim yang kita boleh katakan doa ini adalah bagi orang yang belajar, maknanya pengakhirannya tetap juga kepada tazkiyah, dan juga orang awam seluruhnya, kita semua seluruhnya adalah membaca itu peranannya terutamanya adalah tazkiyah sebelum mendalami. So ada dua tempat yang memerlukan kepada tazkiyah. Sebelum daripada mendalami sesuatu, tazkiyah. Selepas mendalami sesuatu juga tazkiyah. Kerana tazkiyah itulah yang berikan keselamatan dari sudut niatnya, dari sudut cara berfikirnya, dari sudut kepercayaan nilai terhadap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala alam. Sekadar itu kongsian pada ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita tahu tentang peranan Nabi SAW yang besar kepada kita pada pagi ini. Dan ini membacakan kepada kita yang mana apa yang Nabi bacakan pada hari ini sama dengan apa yang kita bacakan. Dan peranan Al-Quran yang besar adalah tazkiyah untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Maka kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi SAW, dan kita memperbanyakkan sudut tilawah, dan juga kita menggunakan memahami ayat-ayat itu dengan tujuannya adalah untuk tazkiyah. Wallahu ta'ala alam. Ya, hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Amin.